Okey, jadi surah Al-Ghasyiyah ni kita biasa dengar dalam solat ke, imam baca ke, ya. Kenapa saya pilih surah Al-Ghasyiyah? Kerana baguslah intipati surah Al-Ghasyiyah ni untuk kita renungkan, masya-Allah. Sungguh menginsafkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Adakah telah datang kepada kamu cerita, wahai Muhammad, cerita tentang Al-Ghasyiyah? Ghasyiyah. Okey, pertama sekali Ghasyiyah ni surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, sama ada turunnya di kota Mekah ataupun di luar kota Mekah, namanya surah Makkiyah. Surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW dinamakan surah Madaniyah. Sama ada surah itu diturunkan dalam kota Madinah atau bukan kota Madinah, surah itu dinamakan surah Madaniyah. Maka surah ini surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Ada ciri-ciri perbezaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah ni. Ada beberapa perbezaan yang disebutkan oleh ulama tafsir. Antara perbezaannya adalah surah Makkiyah ini dia banyak menyentuh aspek ketuhanan, tentang tauhid, mengajak manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak cerita syurga neraka, dia banyak, itulah aspek tauhid itu. Sebab apa? Sebab sebelum hijrah, maka fasa pertama tu umat Islam itu ketika masih lemah lagi, maka banyak fokusnya untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Madaniyah pula, antara ciri-ciri dia adalah dia banyak menyentuh tentang hukum hakam, banyak menyentuh tentang hukum hakam, agama. Dan surah Makkiyah ni banyak dalamnya disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau dalam surah Madaniyah kebanyakannya disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalaulah diturunkan katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maksudnya surah ini khitab yang Allah berikan itu adalah kepada semua manusia, sama ada dia muslim ataupun non muslim. Maka ayat itu sebenarnya ditujukan kepada dia. Sebenarnya perlu disampaikan juga kepada mereka. Kalau ayat yang disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ayat itu ditujukan kepada orang muslim, tak apalah, itu daripada segi usulnya lah. Jadi kita balik kepada surah ini, surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Adakah telah sampai kepada kamu, wahai Muhammad, berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu apa? Al-Ghasyiyah ini sesuatu yang menyelubungi. Sesuatu yang menyelubungi. Kalau kita, kereta kita ambil kain, kita selubung kereta kita, itu Al-Ghasyiyah lah, dia selubung. Kita ambil kain besar, kita selubung motor kita tutup waktu malam kan, kita selubung, itu Al-Ghasyiyah yang menutupi. Jadi Al-Ghasyiyah yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Al-Ghasyiyah ini salah satu nama hari kiamat. Nama hari kiamat dia ada banyak nama. Dia ada banyak nama. Jadi kaedah dia, kalau satu perkara yang ada banyak nama, benda itu adalah satu perkara yang besar. Dia bukan perkara yang remeh-temeh, bukan benda yang kecil-kecil, bukan benda boleh buat main. Macam Allah Subhanahu wa taala sendiri ada 99 nama Allah Al-Asmaul Husna. Begitu juga hari kiamat, dia ada banyak nama, menunjukkan hari kiamat itu adalah satu perkara yang dahsyat. Hal ataka hadithul ghasyiyah, telah datangkah kepada kamu cerita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu hari kiamat. Kenapa hari kiamat dinamakan sebagai Al-Ghasyiyah, yang menyelubungi? Sebab seolah-olah hari kiamat itu dia menyelubungi seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam. Tak ada siapa yang terlepas. Subhanallah, bila hari kiamat itu berlaku, tak ada siapa yang terlepas. Semua orang akan terlibat. Seluruh langit dan bumi, 7 petala bumi, 7 petala langit, semuanya akan, kita kata macam dirombak semula lah, jadi padang mahsyar, kan? Masya Allah. Dengan haiwan-haiwan, dengan pokok, semuanya akan hancur, binasa. Dan manusia semua akan pergi di situ, tak ada yang kecuali. Tidak ada yang terkecuali. Semua terlibat dengan hari kiamat. Kita pun sama. Sama ada seorang itu dia nak ataupun tak nak, dia tetap
akan dibangkitkan semula pada hari kiamat nanti untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, pada hari tersebut ada wajah-wajah yang tertunduk hina, kata Allah. Wujuhun yauma idzin khashi'ah, pada hari kiamat tersebut ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Masya-Allah, khashi'ah ni tunduk hina. Daripada perkataan khusyuk. Kalau kita solat kan, solat dengan khusyuk kan. Sebab apa dipanggil khusyuk? Khusyuk ni bila kita tunduk bawah, kita merendahkan diri kita. Kalau kita di depan pembesar-pembesar kan, kita rasa kerdil diri kita ni, kita duduk bawah, tengok bawah aja macam ni kan. Itu khusyuk. Dia tunduk bawah dan dengan merendah diri. Maka begitu Allah katakan, wujuhun yawma idzin khashi'ah, ada wajah-wajah yang tertunduk hina pada hari kiamat itu. Amilatun nasibah, mereka ini penat beramal di dunia. Mereka penat beramal di dunia, tetapi malangnya penat mereka itu sia-sia. Penat yang tidak mendatangkan keuntungan di akhirat. Masya Allah. Amilatun nasibah, mereka orang yang banyak bekerja. Mereka ni orang yang bukannya orang malas, orang banyak bekerja, orang yang rajin, tapi nasibah, penat dan sia-sia usaha mereka itu. Sebab apa? Penatnya mereka itu sia-sia, tidak mendatangkan hasil di akhirat. Mungkin mendatangkan hasil di dunia, tetapi hasil di akhirat tak ada. Masya Allah. Jadi alang-alang kita nak penat, biarlah penat kita itu penat yang mendatangkan hasil di akhirat. Biar kita bekerja penat, tapi biar kita bekerja, niat kita, ya Allah, saya kerja ni nak cari rezeki yang halal, nak bagi tunaikan kewajipan saya kepada tanggungan saya. Jadi nak infak, nak bantu sana sini supaya saya boleh bersedekah, boleh bantu orang, boleh saya ada harta saya boleh bantu orang. Biar saya niat bekerja ni nak cari rezeki yang halal supaya saya ni tak ada minta-minta daripada orang. Maka orang yang bekerja dengan niat yang betul, kerjanya itu dikira ibadah. Penatnya itu mendatangkan hasil bukan saja di dunia, di akhirat juga akan mendatangkan hasil. Dalam tu kata Nabi SAW, orang yang dia tidur malam dalam keadaan penat sebab bekerja mencari rezeki yang halal, bata maghfuran lahu, maka dia akan tidur dalam keadaan dosa dia diampunkan oleh Allah. Dia bekerja sampai penat mencari rezeki yang halal, tidur malam tu dalam keadaan penat badan, penat kerja siang hari, tapi cari rezeki yang halal. Masya Allah, Nabi kata diampunkan dosa-dosa dia. Maka itu kalau kita nak penat, biarlah penat kita itu berbaloi mendatangkan faedah bukan setakat di dunia tetapi di akhirat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia lihat satu orang apa kita nak panggil lah, macam ahli ibadah lah, tapi agama lain, bukan Islam punya agama. Agama lain, ahli ibadah, dia penat, dia semayang dengan cara dia lah, dia semayang dengan cara dia apa semua. Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata apa? Aku teringat firman Allah, amilatun nasibah, orang yang penat di dunia buat tapi sia-sia usahanya itu. Masya Allah, sia-sia usahanya itu. Jadi hari ini kita beruntung, kita bila Allah beri kita hidayah, taufik, Allah beri kita Islam, Allah beri kita iman, maka setiap yang dilakukan oleh orang Islam ini tidak sia-sia, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, orang yang beriman ini setiap musibah yang menimpa dia akan mendatangkan pahala kepada dia, akan diampunkan dosa dia, walaupun musibah itu kecil, sekadar tusukan duri saja, kata Nabi. Hatta syaukah, Nabi kata walaupun sekadar tercucuk duri sahaja pun, ataupun tulang kan. Kalau orang Arab kan, tulang ikan tu dia panggil syauk kan, dia panggil duri kan, orang Arab sebab apa, tajam macam duri kan, dia kata syauk kan, duri. Maksudnya kalau tengah makan nasi, Allah tercucuk tulang ikan kan, tu tajam dengan berdarah. Itu pun dapat pahala, kata Nabi. Orang yang beriman tidak sia-sia. Apa saja ujian, musibah, kesusahan yang dia dapat atas dunia ni, semua dia akan mendapat ganjaran yang setimpal. Masya Allah. Jadi untungnya kita menjadi orang beriman ni, sekarang kita tak sedar, dekat akhirat besok barulah kita sedar. Dekat akhirat besok barulah kita sedar. Masya Allah. Sehingga kan ada ulama mengatakan apa, dekat akhirat besok bila seorang ni orang beriman dia nampak pahala yang dia dapat begitu besar. Pahala ni sebab apa?
sebab dia sabar ujian-ujian yang menimpa dia kat dunia dulu, dia akan kata apa, ya Allah, bagusnya kalau saya dekat dunia dulu saya diuji lebih banyak daripada itu, lebih dahsyat daripada itu, biar alangkah bagusnya. Dia cakap begitu sebab dia dah nampak pahala kesabaran di atas dunia tu betapa besarnya pahalanya. Masya Allah, itu dia. Jadi Allah kata amilatun nasibah, ada orang-orang yang kesian, dia penat, tapi sia-sia kepenatannya itu di akhirat besok, sikit pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah, mereka masuk neraka yang sangat panas. Masya Allah, mereka masuk neraka yang sangat panas. Hamiyah, sangat panas. Jadi kalau kita panas, bagi kita level mana yang kita rasa panas? Kita panas kat luar pun kita tak tahan. Kalau duduk beratur bawah matahari dekat luar tu setengah jam, sejam, 2 jam, oh tak boleh kita. Tak lalu kita cari tempat teduh, cari pokok, cari apa ke, tak lalu kita duduk bawah matahari tu 2-3 jam, tak lalu. Tak lalu maksudnya tak sanggup lah. Tak sanggup kita kan. Maka kalau ke akhirat besok, Allah yang sendiri yang kata neraka tu panas. Panasnya itu macam mana? Masya Allah, tak dapat kita bayangkan. Tasla naran hamiyah, yang mereka akan masuk neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum air yang sangat melampau kepanasannya, yang sangat melampau kepanasannya. Ainin aniyah maksudnya mutanahiyatun fil hararah, yang sangat melampau kepanasannya. Ya Allah, sehingga kan ahli tafsir mengatakan kalaulah setitis air dalam neraka itu tumpah ke atas dunia ni, ditumpahkan atas sebuah gunung atas dunia ni, saya akan cair gunung di dunia ni. Gunung boleh cair. Subhanallah, gunung boleh cair. Satu gunung boleh cair kalau setitis air neraka itu saja dititiskan di atas gunung di dunia ni. Betapa panasnya air dalam neraka itu, tapi itu menjadi minuman penduduk neraka, wal iyazubillah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka dalam neraka tak ada makanan melainkan buah dhari'. Buah dhari' ini buah yang berduri. Kalau dekat padang pasir dia ada buah berduri, maka dinamakan buah dhari'. Bukan durian. Bagi kita kalau durian sedap kan? Ini buah itu buah kecil dan berduri-duri saja, duri-duri tajam kan. Tapi buah dhari' dalam neraka ni sudah semestinya jauh lebih teruk daripada buah dhari' di dunia ni. Itu cuma kiasan saja. Dari ke akhirat ni kita tak dapat bayangkan bentuk dia tu macam mana. Syurga ke neraka ke, kalau kita bayangkan, kita imagine macam mana keadaan dalam syurga, kita imagine macam mana keadaan dalam neraka, nescaya bukan begitu. Sebenarnya syurga bukan begitu, sebenarnya neraka pun bukan begitu, sebenarnya lebih lagi. Macam mana? Allah alam. Kita tak pernah dibayangkan, tak dapat nak bayang. Kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata manusia tak pernah tengok, wala udhunan sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, hati tak ada manusia yang pernah terlintas dalam hati dia macam mana gambaran sebenar dalam syurga dan neraka ni. Apa yang kita imagine mesti bukan begitu, mesti lebih hebat lagi, mesti lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Jadi buah dhari' laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak ada makanan melainkan buah dhari', buah yang berduri itu sahaja. Insya-Allah. Diceritakan bahawasanya Imam Al-Baghawi menceritakan bahawa penduduk dalam neraka mereka rasa lapar. Ahli neraka ni mereka akan lapar dan mereka akan minta meraung-raung minta makanan. Meraung-raung minta makanan, mereka lapar, terlalu lapar sampai tak tahan. Meraung-raung minta makanan. Ahli neraka ni akhirnya diberikan buah dhari' ini. Buah dhari' ni buah yang berduri-duri. Maka ahli neraka ni nampak buah ni berduri dan dia tahu buah berduri ni tak boleh makan. Kalau makan memang bukan teruk lah, duri-duri tajam-tajam, dan tak boleh makan. Tapi disebabkan ahli neraka ni terlalu lapar sampai tak boleh tahan, walaupun buah berduri itu pun dia telan juga. Dia masuk mulut dia cuba untuk makan buah berduri tu, akhirnya buah berduri tu tercekik dekat tekak dia, lekat dekat tekak dia. Orang kalau tercekik macam mana? Seksa kan, tak boleh bernafas kan. Kalau dekat dunia ni orang tercekik,
boleh bahayalah kan, boleh meninggal dunia kan. Tak payah lama-lama kan, cekik ni sekejap aja pun kalau tak lepas makanan tu boleh meninggal dunia, tak boleh bernafas kan, seksa kan cekik kan. Lemas. Maka ahli neraka ni dia makan buah durian ni melekat dekat tekak dia, tercekik. Maka dia minta air, dia kata air. Tidak dilayan permintaan mereka, tercekik. Dia biarkan dalam keadaan tercekik itu berapa lama? 1000 tahun. Masya Allah. Dia biarkan dalam keadaan tercekik itu, seksa menderita tercekik itu, merau-rau minta air 1000 tahun menjerit ahli neraka ni minta air. Subhanallah. Kemudian Imam Al-Baghawi mengatakan bila dah selepas 1000 tahun mereka merayu minta air, menjerit-jerit, akhirnya dia berikan air yang panas tadi tu, tusqa min ainin aniyah, diberi air yang sangat panas. Dia kata nak air, nak ambil air, diberi air tu tengah menggelegak. Kalau kita lah tengok air tengah menggelegak, tergamak tak nak minum, tak apa kata, tak sanggup lah nak minum air tengah menggelegak, macam mana kita nak minum. Maka ahli neraka pun begitu, diberi air yang menggelegak. 1000 tahun minta air, setelah 1000 tahun diberi air yang menggelegak, dan dia pun tahu, dia tengok air ni menggelegak, yang mana kalau diminum memang masalah lah, tapi dah tak tahan 1000 tahun tercekik ni. Walaupun dia nampak air tu menggelegak, dia ambil juga air tu, ahli neraka ni dia ambil, dan bila dia dekat aja dengan mulut dia, belum minum lagi, baru dekat cawan tu dengan mulut dia ni, daging-daging muka ni semua luruh jatuh. Sebab terlalu panas, uap daripada air tu je cair muka ahli neraka ni. Baru dia minum lagi, baru dia dekat dengan cair muka ahli neraka ni, luruh daging-dagingnya pun semua cair. Masya Allah. Maka teruklah kan. Kalau begitu ikut logiknya, buat apa nak minum? Kalau baru dekat saja pun dah cair muka, buat apa nak minum? Tak payah minum lah. Tapi sebab ahli neraka ni tak tahan, sebab tercekik 1000 tahun tercekik, walaupun dia tahu air ni panas, tapi minum jugalah. Dia togok juga, bila togok terus pecah perut dia, bocor perut dia, dah pecah perut ahli neraka ni. Masya Allah. Dahsyat pemandangan neraka. Jadi kalau dekat dunia orang begitu, dia matilah kan. Kalau kita tengok orang aksiden ke apa ke, kesian kan, jenazahnya hancur apa semua, tapi sebenarnya bila roh dah keluar daripada jasad, dah tak ada dah rasa sakit tu, dia dah tak ada dah sebenarnya kan. Sebenarnya jasad ni kalau kita sakit, waktu roh kita masih ada dalam jasad ni, barulah kita rasa sakit, cubit rasa sakit. Tapi kalau roh dah tak ada dalam jasad, dah tak ada rasa sakit. Tapi ahli neraka ni masalahnya dia tak mati, dia tak mati-mati. Perkara yang sangat diidamkan oleh ahli neraka ni adalah mati. Mereka tak ada ni, tak masuk syurga pun, tapi yang mereka nak satu je, biar kami mati je, senang. Sebab dia teringat dekat dunia dulu, bila mati kan, maka habislah, sakit tu dah tak ada apa semua, maka mereka minta mati. Tapi itulah perkara yang mereka takkan dapat, mati. Mati itu satu perkara yang paling diidamkan oleh ahli neraka. Tapi itu malangnya mereka tak dapat, sebab kematian dah tak ada lagi dah. Mati pun dah tak ada. Mati itu pun dah dibentuk dalam bentuk kibas, disembelih kan. Mati pun mati orang kata kan, dah tak ada mati. Ya, Masya Allah, itu dia. Itu seksanya dalam neraka, wal'iyazubillah. Kat dunia ni kita boleh kita boleh berani buat, orang boleh berani buat dosa dan maksiat sebab tak nampak neraka depan mata. Tapi kalau dah nampak yang betulnya, macam hari ni, macam penjara kita lah, contoh waktu penjara kan, orang dia buat jenayah ke apa, dia tak rasa takut kan, dia kata alah aku masuk penjara, masuk je lah, nanti dah duduk dalam tu 10 tahun, keluar dia tak takut. Tapi bila dia dah berasa masuk sendiri, kalau dalam apa orang kata apa, tirai besi kan, tirai besi tu dia dah merasa masuk, tobat dia kata tobat tak nak lah. Kalau dia cerita kan, kalau kita buka apa YouTube ke, pengalaman orang cerita kisah dia dalam tu, dia kata janganlah, jangan orang kata, dia kata jangan cubalah nak masuk dalam tu, dia kata seksa, dia kata tak tahan. Macam tu lah juga dalam neraka ni. Hari ni orang boleh berani buat dosa dan maksiat sebab tak nampak depan mata. Tapi bila dah nampak neraka tu depan mata, ya Allah kan, dahsyatnya ya Allah. Begitu masa tu yang minta Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, minta balik ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar, tolonglah balikkan semula kami kat dunia, kami dah yakin sekarang ni. Tapi ketika tu sudah terlambat. Masya-Allah. Jadi cerita neraka ni yang dahsyat ni, Nabi SAW sampaikan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini
kaum musyrikin ni dia gelak aja. Bila Nabi SAW sampaikan wahyu ni kepada kaum musyrikin ni, mereka gelak. Tak ada rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Mereka kata, alah buah dorek, unta kami elok je makan buah dorek kat padang pasir tu, elok gemuk aja unta kami makan. Itu dia, subhanallah. Orang itu satu perkara yang subhanallah, itu sunnatullah, kehebatan Allah. Ulama kata sepatutnya orang yang buat, sepatutnya siapa yang kena takut, orang yang buat ibadah ke orang yang buat maksiat kepada Allah? Orang yang buat maksiat dia lebih berisiko untuk masuk neraka, betul tak? Memang semuanya kembali kepada Allah lah, tapi kalau risikonya berbanding dengan orang yang ahli ibadah, ada peluang lah untuk ke syurga. Jadi sepatutnya, kalau ikut logik lah ulama kata, kalau ikut logik sepatutnya orang yang buat maksiat lah yang lebih rasa takut kepada Allah. Orang yang ibadah ni kalau ikut logik lah lebih rasa harap dia, tapi tidak, yang berlaku bukan ikut logik, yang berlaku ni terbalik. Itu kuasa Allah. Orang buat maksiat dia tak ada rasa takut kepada Allah, tapi orang yang beribadah itu orang yang takut kepada Allah. Lepas mayang kan, lepas mayang imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa zikir yang first kali kita baca? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Kita istighfar kan, ambil daripada sunnah Nabi lah. Nabi lepas mayang istighfar. Jadi ulama kata, kenapa kita kena istighfar? Kita baru lepas buat maksiat ke kita baru lepas buat ibadah? Kita kan baru lepas mayang kan? Sepatutnya yang istighfar ni orang lepas ibadah ke orang yang lepas buat maksiat? Kalau ikut logik lah, sepatutnya orang lepas maksiat istighfar kan? Kalau ikut logik lepas ibadah, alhamdulillah lah sepatutnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak, kita begitu. Memang orang yang dia duduk berjalan menuju ke syurga, walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi rasa takut itu kepada Allah semakin bertambah. Dan orang yang na'udzubillah, kita khawatir, orang yang jalannya itu menuju ke neraka, dia melakukan maksiat tetapi tak ada rasa takut pun kepada Allah di dunia, sebab tak nampak. Tapi bila dekat akhirat besok, bila dah nampak depan mata, semua dah bertukar lain cerita. Dah tukar lah pula kami apa semua, jadi bertukar lain kan. Jadi itu nampak depan mata. Jadi walhasilnya balik pada cerita ni, orang-orang musyrikin ni bila dia dengar Nabi SAW cerita kisah neraka ni, dia gelak aja, tak ada takut pun. Subhanallah, tak ada takut pun. Orang beriman takut enggak, menangis dengan kisah neraka. Orang musyrikin dia gelak aja. Dia kata, alah orang neraka makan buah dorek. Dia buat lawak lagi. Dia kata, unta-unta kita elok je makan buah dorek kat padang pasir tu, elok je gemuk. Dia orang kata, maka Allah turunkan ayat, la yusminu wa la yughni min ju'. Allah kata buah dorek kat neram neraka ni la yusminu, dia tidak menggemukkan. Dia tak sama macam buah dorek atas dunia ni. Kalau unta kamu makan memang gemuk unta kamu, tapi buah dorek dalam neraka tu takkan gemuk. Wala yughni min ju', dan takkan menghilangkan sedikit pun kelaparan. Buah dorek itu atas dunia tu unta kamu makan mungkin hilang lapar dia, tapi buah dorek dalam neraka ni bukan begitu. Sikit pun kelaparan dia takkan menghilang, takkan berkurang. La yusminu wala yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan kelaparan. Buah dorek dalam neraka. Itu bahagian pertama dalam surah ini. Allah ceritakan kisah neraka. Dalam Al-Quran, kebiasaannya bila Allah cerita tentang neraka, Allah akan gandingkan juga dengan cerita tentang syurga. Bila Allah cerita tentang syurga, Allah akan gandingkan juga dengan cerita tentang neraka. Kebiasaannya Allah akan gandingkan kedua-dua, syurga dan neraka, supaya kita ada rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perasaan yang kita kena ada. Pertama, rasa takut kepada neraka pun kena ada. Yang kedua, rasa berharap untuk masuk ke syurga pun kena ada. Sebab itu Allah, kebiasaannya Allah gandingkan. Jadi sebab itu dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-8, Allah mula menceritakan tentang kisah syurga. Allah mengatakan apa? Wujuhun yawma idin na'imah. Dan Allah kata ada wajah-wajah yang penuh nikmat pada hari tersebut. Wujuhun yawma idin na'imah. Ada wajah-wajah yang kamu lihat pada hari kiamat besok, kamu lihat wajahnya, Masya Allah, wajah yang bahagia, tersenyum lebar, penuh nikmat, gembira, happy. Macam hari ni muka orang happy bila lepas dapat bonus, contoh kan?
Bila orang apa, dia apply cuti dia lulus, contoh. Bila orang dapat naik pangkat, contohnya. Bila orang baru dapat anak, contohnya. Bila orang baru lepas menikah, kan, baru lepas kahwin, contohnya. Bila orang lepas graduate, kan, berjaya, kan, contohnya. Macam mana senyum lebar, kita tengok muka dia tu pun happy. Kita takat gambar, kan, tengok gambar, oh seronoknya, tengok muka pun happy. Kita boleh rasa aura happy dia tu. Begitu juga Allah kata dekat akhirat esok, wujuhun yauma idzin na'imah. Ada wajah-wajah yang kamu tengok, masya-Allah, penuh nikmat, tersenyum lebar. Li sa'yiha radiyah. Mereka berpuas hati terhadap amalan mereka, usaha mereka di dunia dahulu. Li sa'yiha radiyah. Mereka berpuas hati. Mereka kata, ya Allah, alhamdulillah, kan, berbaloi dekat dunia dulu kita solat, kita jaga solat dekat dunia dulu, kita puasa, kita tutup aurat, kita jaga halal haram, kita taat perintah Allah dekat dunia dulu. Memang sangat berbaloi. Mereka tersenyum lebar bila dah nampak pahala disediakan depan mereka, tersenyum lebar, masya-Allah. Li sa'iha radiyah. Mereka berpuas hati. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bila baca Al-Quran, bila Nabi baca tentang kisah ahli neraka, Nabi akan doa, ya Allah, selamatkan kami daripada neraka. Bila Nabi baca tentang syurga, Nabi akan doa, ya Allah, jadikan kami dari kalangan mereka ahli syurga. Itu respon terhadap Al-Quran. Al-Quran ini bukan sekadar seperti artikel yang kita baca, bukan sekadar seperti artikel, bukan sekadar macam surat khabar yang kita baca begitu saja, tidak. Tetapi dia kena ada respon. Sebab itu ada ayat sajadah, sujud, kita sujud. Allah suruh sujud, kan, terus kita sujud. Respon terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia bicara Allah terhadap kita. Subhanallah. Sebab tu bila kita baca ayat syurga, minta, ya Allah, Allah maj'alna minhum, jadikanlah kami, ya Allah, dari kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bi sa'yiha radiyah. Mereka berpuas hati terhadap usaha mereka. Fi jannatin 'aliyah. Mereka duduk di syurga yang tinggi, masya-Allah. Syurga besok adalah tingkatan-tingkatan syurga yang tinggi. Ya. Neraka pun ada lapisan-lapisan neraka. Dekat lembah neraka ni, dalam lubang-lubang ni ada lembah neraka, ada tingkatan-tingkatan dia, grade-grade dia, level-level dia. Syurga pun ada tingkatan-tingkatan dia, dan syurga punya tingkatan dia aliyah, tinggi. Kita hari ni kalau, kan, kita hari ni kalau tinggi tu, oh, lagi hebat lah. Office tingkat berapa? Office saya tingkat 50. Oh, masya-Allah. Kan? Office tingkat berapa? Office saya tingkat 80. Oh, kita dengar kan. Jadi tinggi. Syurga tinggi. Syurga yang paling tinggi sekali namanya syurga Firdaus. Kata Nabi, kalau nak doa, minta syurga Firdaus, kata Nabi. Biar cita-cita kena tinggi, minta syurga Firdaus, kata Nabi. Syurga yang paling tinggi sekali level dia nama syurga Firdaus. Syurga Firdaus itu pun dia ada banyak level. Dan yang paling tinggi sekali adalah milik Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi sekali syurga itu milik Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fi jannatin 'aliyah. Mereka dapat syurga yang tinggi-tinggi, ditunjuk, itu dia syurga kamu, masya-Allah. Tengok tinggi-tinggi, kan. Kan? Itu balasan kamu dekat dunia dulu kamu solat, dekat dunia dulu kamu sabar sekejap. Cuma beberapa tahun saja atas dunia hidup, kamu sabar sekejap atas dunia dulu. Ini balasannya, lumayan, masya-Allah. Tengok happy, tersenyum lebar ahli syurga. La tasma'u fiha laghiyah. Ahli syurga itu, kamu dalam syurga itu kamu tak akan dengar bunyi-bunyi yang sia-sia. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tak akan dengar bunyi yang sia-sia dalam syurga. Kalau sekarang, kan, kalau kita dengar, apa bunyi yang kita dengar? Kita dengar bunyi kereta, kita dengar bunyi lori, kita dengar bunyi kipas, kita dengar bunyi itu, ini, macam-macam bunyi yang masuk dalam telinga kita. Bunyi yang kita tak nak dengar, tapi dia tetap masuk juga dalam telinga kita atas dunia. Tapi di syurga besok tak ada bunyi-bunyi yang begini, bising tak ada, kata Allah. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu takkan dengar bunyi-bunyi yang sia-sia. Dalam syurga semua bunyi-bunyian dia pun sedap. Bukan kata muzik apa ke, bukan. Dia punya daun bergesek dalam syurga itu pun dah keluarkan satu bunyi yang tak ada muzik atas dunia boleh lawan kehebatan bunyi apa daun bergesek dalam syurga saja. Subhanallah. Belum lagi bunyi muzik yang betul-betul akan
dibunyikan dalam syurga. Subhanallah, hari ni kalau orang makan dekat hotel mahal-mahal kan, sampai makan tu kan ada bunyi-bunyi lah, soundtrack dia lah, happy kan, bunyi tenang lah kan, hotel tu kat lobby pun ada bunyi-bunyi dia. Macam tu di syurga besok dia tenang. Hari ni kalau kita dengar bunyi air pun sonok kan, bunyi air kan, kalau orang pergi tepi pantai dia dengar bunyi ombak dia rasa tenang. Orang pergi air terjun dia dengar bunyi air jatuh pun dia rasa tenang, sonok dengar bunyi air. Dekat rumah pun dia buat air pancut kecil pun jadi dia buat dekat rumah air pancut ke apa, kolam kecil ke, supaya ada bunyi air juga ada dengar. Masya Allah. Sebab apa? Sonok, tenang rasa dengar bunyi air. Dalam syurga pun begitu. Dalam syurga ada sungai-sungai. Dalam akan ada sampai ni ada syurga dia terang. Jadi dalam syurga ni tak ada bunyi-bunyi yang tidak menggembirakan, tak ada. Semuanya menggembirakan, happy dalam syurga. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Dalam syurga besok ada mata air yang mengalir, sungai-sungai dalam syurga. Masya Allah. Hari ni kalau kita kita bercuti kan, kita bercuti, kita nak booking resort apa semua ke, kita suka cari tempat yang dalam hutan ke, ada tepi sungai ke, tepi air terjun ke. Sonok kan kita nak cari. Kalau ada resort yang mahal tu lagi lah, sampai dia ada sungai tu, lalu depan dia private, dia tutup, dia boleh mandi sungai tu kan, bukan kolam, sungai tu dia tutup khas untuk dia boleh mandi kan, private kan. Masya Allah, sonok kita. Kita cuti kan, cari tempat-tempat nak keluar daripada KL kan, nak cari kan tempat-tempat yang ada resort, ada sungai, tenang, lautan, tengok pokok-pokok hijau, ada burung-burung. Begitulah dalam syurga. Masya Allah, dalam syurga besok tenang, ada pokok-pokok, ada burung-burung dalam syurga. Sehingga Nabi SAW cerita burung-burung dalam syurga ni bila dia terbang, bila ahli syurga dia tengok burung terbang, dia terdetik hati nak makan burung ni. Macam sedap dia burung ni, teringin nak makan. Baru terdetik dalam hati, terus burung ni terjatuh dan terus siap hidang, termasak siap dah dalam syurga. Dan terus jatuh burung ni, terus terhidang siap masak, dan dia akan makan. Dia akan makan, ahli syurga ni akan makan burung tu, dan tulang-tulang burung tu akan bercantum jadi burung semula, akan terbang semula burung-burung dalam syurga ni. Subhanallah, dia akan terbang semula. Dalam syurga tak ada najis. Dalam syurga makan banyak tapi najis tak ada. Kita hari ni kalau makan sedap macam mana pun, pergilah hotel apa ni, bukan 5 bintang 10 bintang sekalipun, kalau makan dah sekali cari apa? Toilet. Kan? Kesudahannya toilet juga. Makanan tu satu piring tu RM1,000 ke, akhirnya kesudahannya toilet juga kesudahannya. Tapi dalam syurga tak ada. Makanan dalam syurga dia takkan jadi najis. Subhanallah. Ahli syurga dia makan banyak, tapi makanan itu dia tak jadi najis, dia akan menjadi peluh saja. Dan peluh dalam syurga ni dia keluarkan bau wangi, harum. Kalau kita dunia peluh masam lah bau badan kita. Dalam syurga keluar peluh, badan jadi wangi. Makan jadi peluh, wangi. Subhanallah, itu dalam syurga. Sebab tu dalam syurga tak ada malam. Dalam syurga tak ada malam. Dia kat dunia kita ada siang ada malam kan. Dalam syurga dia tak ada malam, dia siang aja. Sebab apa? Sebab supaya ahli syurga ni non-stop, tak perlu nak berhenti, sentiasa enjoy. Dalam syurga tak perlu tidur. Sebab apa? Tak penat. Dekat dunia ini badan kita lemah. Kita bekerja daripada pagi kan, masuk office kan 8 pagi sampai keluar petang 5 petang, balik rumah jam lagi sampai tengah malam. Penat badan kita kan, memang cari bantal, cari tilam nak tidur. Penat badan kita. Kat syurga tak ada penat. Yang namanya penat itu tidak wujud dalam syurga. Tak ada penat. Nampak apa nak tidur. Jadi tak perlukan malam. Dalam syurga tak ada malam. Siang saja. Siang pun tanpa matahari. Kalau kita siang dengan matahari panas kan, kena cari pokok, nak duduk bawah pokok, kena cari payung, nak cari apa sejadah letak atas kepala, panas kan, cari tempat aircon. Dalam syurga siang tanpa matahari dan siang tanpa malam. Masya-Allah. Begitu gembiranya hidup dalam syurga. Itulah nak cerita, itu tempat kita yang sebenarnya. Kita sebenarnya manusia ni, kita semua berasal daripada syurga. Datuk kita Nabi Adam AS daripada syurga. Kita atas dunia ni bukan tempat kita yang sebenar. Dunia ni bukan tempat kita. Manusia ni berasal daripada syurga kan. Nabi Adam AS kan diturunkan ke atas dunia. Jadi kita atas dunia ni kita sekadar macam dewan ujian aja lah. Senang faham kita bayangkan dunia ni, satu dunia ni macam dewan ujian untuk kita. Senang faham yang kita datang sini sekejap dan kita akan keluar daripada sini. Jadi result dia tu macam mana, itu keputusan. Mudah-mudahan kita dapat kembali semula. Orang kata macam balik kampung lah.
Manusia ni asal daripada syurga, masya-Allah, subhanallah. Jadi itu dia dalam syurga. Fiha ainun jariyah, ada sungai-sungai yang mengalir dalam syurga. Dalam hadis mengatakan apa? Ada sungai, dalam Al-Quran pun cerita sungai, ada sungai susu, ada sungai daripada madu, kan? Ada sungai daripada arak. Tetapi susu dekat syurga bukan macam susu dekat dunia. Madu dekat syurga bukan macam madu dekat dunia. Kalau susu kat syurga macam susu kat dunia, basi lah sungai tu. Orang fikir, oh basi ustaz kata sungai tu. Madu dekat syurga bukan macam madu dekat dunia. Tidak melekit-lekit lah. Kalau kita bayangkan madu macam dunia, melekit-lekit lah. Dan arak dekat syurga bukan seperti arak di dunia. Arak dalam syurga dia tidak memabukkan. Subhanallah. Jadi tak dapat nak bayangkan macam mana. Macam mana kita nak imagine sungai susu, sungai madu, sungai arak dalam syurga, tak dapat kita nak imagine, tak dapat nak dibayangkan. Masya-Allah. Fiha sururum marfu'ah. Dalam syurga ada tempat-tempat sofa-sofa yang tinggi. Dia surur ni jamak kepada sarir. Sarir ni macam katil. Dia bukan sofa macam kursi. Dia macam kursi yang besar kan. Kalau ada jenis sofa yang besar tu, kita boleh lonjorkan kaki kita atas dia. Ada kalau sofa lagi besar lagi, nak baring pun boleh. Begitu. Dia macam sofa-sofa tu untuk tempat-tempat lepak. Dalam syurga dia ada banyak sofa-sofa, tempat-tempat duduk supaya ahli syurga ni duduk bersembang. Subhanallah. Salah satu amalan dalam syurga yang dilakukan oleh ahli syurga adalah duduk bersembang. Dia jumpa kawan-kawan dia, dia bersembang, cerita kenangan-kenangan dia atas dunia dulu. Itu amalan ahli syurga, bersosial. Sebab itu bersosial itu nikmat syurga. Ahli neraka dia tak ada bersosial. Ahli neraka dia tak boleh sembang. Ahli neraka walaupun dalam neraka tu ramai orang, tapi sesama mereka tak boleh bersembang-sembang. Tak ada masa nak sembang. Setiap mereka akan dipisah-pisahkan, macam penjaga lah, semua akan dipisah-pisahkan. Itu dalam neraka. Walaupun ramai, tapi mereka tak boleh berjumpa sama mereka, bisa bersembang-sembang, tak boleh. Dalam syurga mereka boleh bersembang-sembang, duduk santai, bersembang-sembang. Itu dia. Fiha sururun marfu'ah, ada tempat-tempat untuk diorang duduk santai-santai tu. masya-Allah. Allah cerita marfu'ah dan tinggi. Ni pun kita tak dapat nak bayangkan. Dikatakan bahawasanya tempat duduk ni kadang-kadang kalau terjemah ni ada setengah ada terjemah dipan kan, ada kata dipan yang tinggi ni, ada dikatakan dia tinggi, tetapi bila ahli syurga nak duduk, dia akan duduk turut, kemudian bila orang dah duduk balik, dia tinggi balik kan. Itu teknologi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kat dunia ni pun ada crane lah, apa lift apa semua pun kan. Kita pun boleh buat benda tu, takkan Allah tak boleh buat kan. Maksud dia lagi hebat lah. Dalam syurga tak dapat kita nak bayangkan lah. Walhasilnya tempat-tempat duduk yang cantik. Wa akwabun mawdu'ah, dan ada cawan-cawan yang tersusun kan. Ada cawan-cawan yang tersusun di tepi-tepi tu. Sambil-sambil duduk sembang-sembang tu, nak minum apa ambil je, nak air apa semua ada. Relax macam kita kalau pergi mana-mana kan, duduk kan, orang dah siap, cawan dah siap, nak apa order je kan. Subhanallah, ambil je dalam syurga. Wa akwabun mawdu'ah, Allah kata cawan-cawan tersusun aja, nak ambil, nak minum apa semua ada. Wa namariqu masfufah. Namarik ini bantal ya, wisadah dengan bantal itu disusun rapi, masya-Allah kan. Kalau kita pergi, kalau orang Arab lah, orang Arab punya tempat duduk majlis orang Arab ni kan, dia suka tempat duduk bawah tu ada bantal dia susun, dia bantal tu letak kat tangan dia, sandar kan, sandar sini ke kan, macam tu. Nabi SAW sendiri pun sandar guna bantal, Nabi guna tangan kiri dalam Syama'il kan, Nabi sandar. Maka dalam syurga tersusun, bantal-bantalnya tu pun tersusun untuk bersandar. Wa zarabiyyu mabthuthah ya, dan ada hamparan-hamparan, kapet-kapet dia tu terhampar, masya-Allah, terhampar. Kalau kita pergi hotel mahal ke, kapet sudah cantik apa semua kan, kita pijak guna kasut aja. Kalau kita ke rumah kita, kapet mahal, kita sayang kan nak pijak kan, kita gulung. Hari raya pun kita buka. Tapi kalau tempat ni kapet tu kan, jadi kita nak, syurga ni tak dapat kita nak bayangkan lah hamparan dia tu, kapet dia tu macam mana, tak dapat nak bayangkan. Kita bayangkan kapet yang paling cantik atas dunia sekalipun tak dapat nak sama dengan hamparan dalam syurga besok. Semuanya cantik, subhanallah, semuanya indah dalam syurga ya. Okey, habis sampai ayat ke-16 itu bahagian yang kedua dalam surah Al-Ghasyiyah ni. Allah cerita tentang syurga. Bahagian pertama Allah cerita tentang neraka.
Bahagian kedua Allah cerita tentang syurga, dan bahagian yang ketiga Allah cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bila diceritakan begini kepada orang-orang musyrikin, bila Nabi SAW ceritakan cerita ni kepada orang musyrikin ni kata, betul ke macam tu, syurga cantik macam tu, neraka dahsyat macam tu, betul ke macam tu? Diorang macam ragu-ragu. Maka sebab tu Allah sebut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kamu tak lihat macam mana unta? Allah ceritakan hebatnya unta. Sebab orang Arab ni yang binatang dia tahu unta, kan? Sebab tu Allah sebut unta, kan? Maka wa ilas samai kaifa rufi'at. Kamu tak tengok macam mana Allah cipta langit yang tinggi ni? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kamu tak tengok macam mana gunung ganang keliling kamu terpacak, tersegam. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kamu tak tengok macam mana dunia ni luas, terhampar. Fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, tugas kamu cuba sampaikan saja. Tugas kamu cuma menyampaikan. Kamu sampaikan wahai Muhammad, tugas kamu cuma menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tak dapat paksa mereka. Kalau kamu dah sampaikan wahai Muhammad, mereka tak nak dengar juga, tak apa. Tugas kamu menyampaikan aja. Itu Nabi SAW kalau bagi nasihat pun ada orang terima, ada orang tak terima. Jadi kalau kita ni bagi nasihat, orang tak terima, tak apalah, orang kata. Nabi pun orang tak terima, ada orang tak tolak. Nasihat daripada Nabi pun ada orang tolak. Kalau nasihat kita bagi, orang tak nak terima, so jangan sedih lah, kan? Illa man tawalla wa kafar. Melainkan orang yang berpaling dan kufur, ingkar, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Allah akan azab dia dengan azab yang sangat dahsyat. Allahu akbar. Inna ilaina iyabahum. Semua manusia ni akan kembali kepada kami, kata Allah. Thumma inna alaina hisabahum. Dan semua manusia ni, semua kami akan mengadilinya pada hari akhirat besok, masya-Allah. Jadi kita semua takkan terlepas daripada diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita semuanya orang yang bahagia, insya-Allah, selamat daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Semoga maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.